Hari ini kita akan melihat tentang kesan udara yang bergerak. Apa dia udara yang bergerak? Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 9.2.3 memerihalkan udara yang bergerak adalah angin. 9.2.4 menjana idea kesan udara yang bergerak dalam kehidupan manusia. Mari kita lihat dulu tentang udara. Benda hidup, manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Kita dah belajar benda hidup bernafas, tumbuhan menyedut karbon dioksida dan membebaskan oksigen, manakala manusia menyedut oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey, jadi udara ni, adakah kita dapat melihat udara? Pernahkah kamu lihat udara? Udara tidak dapat dilihat tetapi kita dapat rasa. Kalau kita gerakkan tangan atau apabila kipas berpusing, udara yang bergerak tu kita dapat rasa. Rasa pada kulit. Apabila kipas berpusing, dia akan menggerakkan udara. Okey. Kalau kamu lihat pada video tu, bergerak. Ataupun apabila udara ni bergerak, dia dikenali sebagai angin. Jadi udara yang bergerak adalah angin. Ada angin yang sepoi-sepoi bahasa, yang bila kena dekat muka kita atau tangan kita, kita rasa sedap, aman. Manakala ada angin yang kencang. Angin kencang, kamu akan tengok pokok macam nak tercabut. Jadi angin yang bergerak ini memberikan kesan kepada kehidupan manusia. Okey, ada angin yang sepoi-sepoi bahasa, yang sedap bila kena kat badan kita, dan juga ada angin yang kencang. Kedua-dua ni memberi kesan. Okey, kita ada kesan baik dan juga kesan buruk. Kita tengok dulu kebaikan angin. Maksudnya kesan baik angin. Okey, yang pertama menerbangkan layang-layang. Jadi bila ada angin ni, kita boleh bermain layang-layang, bermain wow. Jadi dia menerbangkan layang-layang dan juga menggerakkan payung terjun. Okey, angin juga mengeringkan pakaian yang dijemur. Okey, bila ada angin, pakaian dijemur lebih cepat kering. Okey, yang ketiga, angin juga menggerakkan kapal layar. Itu kebaikan angin, dia menggerakkan kapal layar. Okay, seterusnya, angin menggerakkan kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Okey, dekat negara kita tak ada kita dapat lihat kincir angin yang besar ni, tapi di luar negara mereka menggunakan tenaga angin untuk menjana tenaga elektrik. Itu kebaikan angin. Jadi mari kita lihat pula keburukan angin. Maksudnya angin yang kencang, angin yang terlampau kuat, udara yang sangat kuat bergerak. Okey, yang pertama akan berlakunya ribut. Bila ribut ni, kita tengok angin terlampau kuat, selalunya akan ada hujan, kemudian pokok akan bergerak macam cabut. Kalau situasi tu bertambah buruk, pokok akan tercabut. Kalau di kawasan laut atau pantai, akan berlakunya ombak yang besar. Ombak ni kalau terlampau besar, contohnya macam tsunami, dia akan terlampau besar, dia akan menghempas ke pantai dan menyebabkan pemusnahan objek yang ada di pantai tersebut. Banjir, menyebabkan banjir. Okey, itu kesan angin. Kesan buruk ataupun kesan daripada angin kencang. Okey, bila angin terlampau kencang, dia akan memusnahkan harta benda. Angin terlampau kuat, pokok akan tercabut, bumbung akan terbang, rumah akan ranap. Okey, inilah kesan, antara kesan buruk angin kencang. Okey, jadi itulah kesan angin kencang. Jadi kita lihat kesimpulan kesan udara yang bergerak. Okey.
kita kena ingat udara yang bergerak adalah angin. Angin pula ada angin yang sepoi-sepoi bahasa dan angin yang kencang. Jadi angin membantu kehidupan manusia untuk menggerakkan kapal layar, memutarkan kincir angin, menerbangkan layang-layang, mengeringkan pakaian di ampaian, menggerakkan payung terjun. Okey, angin yang kencang boleh menyebabkan ombak besar, mengancam nyawa dan memusnahkan harta benda. Kalau orang payung terjun tu mungkin dia akan mendarat di tempat yang tak sepatutnya sebab ditolak oleh angin. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye.